Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan SPM tingkatan 4. Jom kita tengok apa yang Cikgu akan kongsikan dengan anda. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bab 1 tingkatan 4 iaitu bentuk pemilikan perniagaan. Okey. Bentuk pemilikan perniagaan ini terbahagi kepada 6. Okey, bentuk yang pertama ialah milikan tunggal, yang kedua perkongsian, yang ketiga koperasi, yang keempat syarikat awam berhad, yang kelima syarikat sendirian berhad, yang keenam bentuk-bentuk lain dalam pemilikan perniagaan. Jom kita tengok. Bentuk milikan perniagaan yang seterusnya yang Cikgu akan kongsikan dengan anda pada hari ini ialah syarikat berhad. Okey, syarikat berhad ini didaftarkan secara sah dengan SSM. Okey, ataupun di bawah atas syarikat 1965. Okey, keanggotaan syarikat berhad terdiri daripada ahli lembaga pengarah dan pemegang saham. Okey, syarikat berhad ini terbahagi kepada 2, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Apakah yang dimaksudkan dengan berhad ni? Okey, berhad bermaksud liabiliti pemegang saham terhad kepada jumlah modal yang disumbangkan sahaja. Tidak lagi berlaku seperti milikan tunggal dan perkongsian yang mana aset boleh diambil untuk membayar hutang. Jadi syarikat berhad ni mudah dia tidak dia liability dia terhadap jumlah modal yang disumbangkan sahaja. Okey, boleh? Ciri-ciri syarikat berhad ialah yang pertama, entiti berasingan, iaitu terpisah antara organisasi perniagaan dan pemiliknya dari segi perundangan, yang mana syarikat tersebut boleh didakwa atau mendakwa, boleh membuat kontrak serta memiliki dan menjual aset atas namanya, entiti berasingan. Okey, yang kedua, liability terhad, yang mana syarikat berhad tanggungan seorang ahli syarikat berhad mengikut jumlah saham yang dipegang sahaja. Jika dibubarkan, pemiutang syarikat tidak berhak menuntut aset peribadi pemegang saham. Okey, itu bagusnya liability terhad ini. Okey, yang ketiga, hayat berterusan. Kematian atau penarikan diri salah seorang pemegang saham tidak akan menyebabkan syarikat dibubarkan. Okey, berbeza dengan milikan tunggal dan perkongsian. Sekiranya berlaku kematian atau penarikan diri, maka syarikat tersebut akan terbubar. Berbeza dengan syarikat berhad, dia tidak akan terbubar. Okey, hayat berterusan. Okay, yang keempat, pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Pemegang saham tidak berhak mengawal secara langsung operasi syarikat. Satu lembaga pengarah yang akan melantik polisi keseluruhan syarikat dan melantik pegawai pengurusan untuk menguruskan perjalanan syarikat. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda syarikat awam berhad, iaitu BHD berhad, salah satu bentuk pemilikan perniagaan. Okey, yang pertama, syarikat awam berhad ini didaftarkan secara sah dengan SSM. Okey, bilangan pemilik minimum 2 orang sehingga tiada had. Itu beza. Milikan tunggal seorang sahaja, perkongsian 2 hingga 20, apa lagi? Sendirian berhad 2 hingga 50, tetapi awam berhad 2 hingga tiada had maksimum. Okey, kerana pemilikan saham terbuka kepada orang ramai.
Dan juga, kenapa diterbuka kepada orang ramai? Kerana saham disenaraikan dan diniagakan secara bebas di bursa saham. Saham bebas dipindah milik dan mudah dijual beli melalui broker saham di bursa saham. Syarikat diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik oleh pemegang saham dalam mesyuarat agung tahunan. Oleh kerana dia disenaraikan dan diniagakan secara bebas di bursa saham secara terbuka, maka penyata kewangannya perlu didedahkan kepada orang ramai dalam akhbar supaya semua orang tahu. Terutamanya kan sebab dia kan tidak terhad. Jadi siapa saja yang membeli saham dia boleh lihat penyata kewangan yang telah didedahkan dan dimaklumkan. Pemegang saham yang memiliki saham lebih 51% iaitu saham majoriti boleh menguasai lembaga pengarah dan kawalan syarikat. Boleh faham syarikat awam berhad? Mari kita lihat contoh syarikat awam berhad yang ada di Malaysia. Senang je, kita tengok belakang dia ada BHD. Macam syarikat Sdn Berhad ada STN.BHD. Kalau syarikat awam berhad dia ada BHD. Kita tengok sini. Brahim's Holding Berhad, Padini Holding Berhad, Selcom Axiata Berhad, Ion Corporation Management Berhad, Asia Berhad, Sime Darby Berhad. Semua ada perkataan berhad tu bermaksud dia adalah syarikat awam berhad. Baik. Kita lihat apakah kelebihan syarikat awam berhad ini. Modalnya lebih besar sebab pemegang share tidak terhad. Tadi tu kan 2 hingga tiada had maksimum. Jadi share modal dia sangat besar lah. Dia dapat menikmati ekonomi bidangan. Liability-nya terhad, kewujudannya kekal dan dapat menikmati ekonomi bidangan dalam operasi pengeluaran. Sebab dia dah syarikat besar, berskala besar, dia dapat menghasilkan produk yang banyak dan dapat menjimatkan kos melalui ekonomi bidangan. Baik, tetapi di sebalik kelebihan pasti ada kekurangannya. Mari kita lihat apakah kekurangan syarikat awam berhad ini. Yang pertama, proses penubuhan dia rumit. Dan beban cukainya tinggi. Pemilikan dan pengurusannya terpisah. Tiada kerahsiaan kerana penyata kewangan tadi perlu dinyatakan secara umum, kena maklumkan kan kepada orang awam secara terbuka. Dan lembaga pengarah berbeza dengan CEO. Itu dia punya kekurangan syarikat awam berhad. Sampailah ke segmen pengukuhan. Di sini cikgu ingin menguji kefahaman dan pengetahuan anda tentang syarikat awam berhad. Dah bersedia untuk melihat apakah soalan yang cikgu sediakan untuk anda? Jom kita tengok. Alright, yang pertama, nyatakan perbezaan syarikat awam berhad berbanding syarikat sendirian berhad. 4 markah. Bila soalan macam ni naik, dia kata perbezaan, kamu mestilah nampakkan syarikat awam tu punya kelebihan berbanding syarikat sendirian berhad. Kamu kena senaraikanlah apa kelebihan, apa bagusnya syarikat awam berhad ni. Dah bersedia? Jom kita semak jawapan kita. Right. Yang pertama, modal lebih besar kerana pegangan share tidak terhad. 1 markah. Yang kedua, saham boleh disenaraikan dan diniagakan secara bebas di bursa saham. 2 markah. Bilangan pemilik yang dibenarkan antara 2 hingga tidak terhad. 3 markah dah kat situ. Keempat, saham bebas dipindah milik dan mudah dijual beli melalui broker saham di bursa saham. 4 markah. Yang terakhir, penyata kewangan didedahkan kepada orang ramai dalam akhbar. Itu bezanya syarikat berhad dengan syarikat sendirian
Berhad. Banding dengan syarikat senyum berhad lah. Syarikat senyum berhad tak ada pusat saham, penyata kewangan tak didedahkan, 2 hingga tidak terhad, bukan. Okey, inilah kelebihan syarikat awam berhad, beza je. Okey, baik, kita tengok pula soalan kedua. Siapakah yang menentukan dasar dan skop operasi syarikat berhad? A. Pengurus besar, B. Ketua eksekutif, C. Pemegang saham, D. Lembaga pengarah. Siapakah yang menentukan dasar dan skop operasi syarikat berhad? Okey, boleh jawab? Dah sedia dengan jawapan anda? Anda pasti dengan jawapan anda? Jom kita semak apakah jawapan yang betul. Okey, ya, tahniah pada yang betul. Okey, jawapan dia ialah D. Lembaga pengarah. Kan mudah aja bila anda dah faham konsepnya. Kan tak susah pun. Sampai di sini dahulu perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Fairuzah supaya tidak ketinggalan di atas perkongsian cikgu nanti. Okey, mudah anda mendapat sebarang perkongsian sekiranya anda subscribe channel Cikgu Fairuzah. Okey, jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Bye.